kasih Azra. Sebelum kita bersama tetamu, ingin saya tekankan untuk malam ini perbincangan kita lebih kepada keselamatan pengguna, patuhi SOP PKPB. Dan kalau sebelum ni kita menjalani PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, dan selepas itu diperkenalkan juga PKPB. Dalam masa rakyat baru ingin memahami apa itu PKP, diwujudkan pula PKPB, apa perbezaan dia dari segi mungkin keselamatan sosial, apa itu SOP yang ditekankan pihak kerajaan. Kita akan bincang selepas ini. Kita beruntung malam ini kita bersama dengan Tan Sri Lee Lamthai, pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Selamat datang Tan Sri. Terima kasih. Sihat Tan Sri? Sihat. Kita tahu tahun-tahun lalu penuh perkara-perkara menarik berkaitan dengan Tan Sri, dianugerahkan berbagai-bagai dari segi Maulidur Rasul dan anugerah sepanjang hayat bersama dengan CSR negara kita kan Tan Sri kan. Jadi itulah kalau kita cakap pengorbanan jasa kepada negara tu never ending, tidak akan habis. Jadi permulaannya Tan Sri dari Ikatan Komuniti Selamat, kalau boleh kita terangkan sedikit apa itu Ikatan Komuniti Selamat dan bagaimana Ikatan Komuniti Selamat ini membantu komuniti kita dari segi aspek. Mungkin Tan Sri boleh dahulukan dengan ikatan ini. Jadi pertama ni lah saya nak ucapkan terima kasihlah kepada RTM kerana dapatlah menjemput saya ke program bicara pengguna. Saya juga salah seorang pengguna, tetapi seorang pengguna yang amat mementingkan keselamatan dan kesihatan. Jadi berbalik kepada soalan berkaitan dengan Ikatan Komuniti Selamat. Sebenarnya Ikatan Komuniti Selamat ini merupakan sebuah badan bukan kerajaan ataupun NGO yang diinisiatifkan oleh saya dan ditubuhkan pada awal tahun lepas. Tujuannya ialah untuk menggunakan ikatan ini sebagai satu forum di mana saya bersama dengan ahli Lexco dan anggota masyarakat boleh berbincang dari masa ke semasa mengenai aspek keselamatan dan kesihatan di peringkat masyarakat. Yang keduanya ialah ikatan ini sekarang pun itu telah melaksanakan pelbagai program-program untuk mendekati itu masyarakat. Akan tetapi ini sekarang memandangkan ada masalah itu COVID, jadi kita tidak bolehlah melaksanakan. Tapi sebelum inilah memang banyak program dibuat untuk meningkatkan tahap kesedaran di kalangan masyarakat mengenai ikatan. Dan yang ketiga ialah saya memang bercadang nak memasyarakatkan keselamatan dan kesihatan, sebab saya rasalah bahawa bila nak bincang soal keselamatan dan kesihatan, kita tidak boleh tertumpu kepada pakar-pakar saja. Kita tidak boleh tertumpu kepada golongan-golongan tertentu, tetapi sebaliknya saya nak membawa keselamatan dan kesihatan ke peringkat masyarakat supaya saya bersama dengan anggota masyarakat itu boleh memahami dan dapat berbincang bersama dan itu sebagainya. Dan itu akhirnya memang ikatan bercadang untuk membudayakan, menjadikan keselamatan dan kesihatan sebagai satu budaya negara kita, budaya masyarakat dan itu sebagainya. Itu jadilah dalam itu konteks ini itu memang berkenaan dengan soal COVID dan itu sebagainya. Sebenarnya ini baru-baru inilah ikatan pun ada tampil ke hadapan untuk membantulah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami ada mewujudkan satu tabung di mana kami dapat mengutip sumbangan daripada ahli-ahli ikatan dan juga daripada sponsor-sponsor supaya kita boleh membekalkan alat-alat pelindungan diri ataupun PPEs itu kepada frontliners ataupun mereka yang di barisan hadapan, misalnya para doktor, para jururawat dan itu sebagainya. So jadilah saya anggap ini itu sebagai satu sumbangan yang amat bermakna
kerana sungguh pun kami adalah sebuah NGO, tetapi kami memang membuktikan komitmen kami untuk membantu kerajaan, membantu negara dan masyarakat. Baik, sebelum pelaksanaan PKPB, kita tahu Tan Sri begitu rapat di hati masyarakat, turun padang bersama dengan masyarakat. Kalau boleh, ini ruangannya untuk Tan Sri terangkan. PKP dan PKPB. Ramai daripada masyarakat beranggapan PKP perlu dilanjutkan, bukan PKPB yang diinginkan rakyat. Jadi mungkin dari segi pandangan Tan Sri, kenapa dan mungkin mengapa wajar PKPB, kenapa tidak PKP? Silakan. Itu pertama ni lah suka saya menjelaskan bahawa PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini memang itu laksanakan itu mulai bulan Mac, kalau tak silap saya itu 18 Mac. Dan apabila PKP ini dilaksanakan, memanglah dalam kalangan itu masyarakat, saya ada terima panggilan. Nampak ni adalah seolah-olah bahawa ada sebahagian masyarakat yang tak faham apa ini PKP apabila itu mereka melihat ada sekatan ini jalan, ada polis, ada tentera dan juga ada anggota beruniform yang lain. So mereka bertanya saya, apa maksudnya? Kalau ada masalah kesihatan, kalau ada masalah COVID, kalau ada jangkitan, sebenarnya apa kerajaan patut buat ialah untuk memastikan bahawa hospital ada cukup kaki tangan, ada cukup doktor, jururawat untuk memberikan bantuan dan itu sebagainya, dan itu bukan mengadakan sekatan jalan. Itu jadi saya anggap itu sebagai ini kekurangan fahaman dalam kalangan masyarakat mengenai PKP. Sebenarnya pihak kerajaan, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun ada menjelaskan apakah tujuan, apakah objektif PKP ini. Sebenarnya PKP ini ialah bertujuan untuk mengurangkan pergerakan dalam kalangan masyarakat supaya mereka tidak terdedah kepada jangkitan virus COVID. Ini kita mesti faham apabila kita bergerak, ini seperti mana yang kita lakukan dahululah. Sebelum ada itu masalah PKP, sebelum ada itu masalah COVID, kita tahu masyarakat Malaysia ialah sebuah masyarakat yang amat itu mesra. Kami beramalan itu sosial. Kami mengadakan interaksi, kami bersalam tangan, kami itu peluk antara satu sama lain bila kita berjumpa. Tetapi selepas bangkitan soal COVID ini, dan menurut informasi yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa ataupun World Health Organization. Jadi kerajaan itu kerajaan Malaysia sebagai salah seorang anggota WHO ini juga memainkan peranan yang aktif, yang itu hebat untuk mendidik itu masyarakat. Bagaimana virus ini boleh dijadikan infeksi ataupun itu jangkitan. Itu jadi tujuan PKP ini ialah untuk mengurangkan pergerakan supaya orang ramai ini boleh diberitahu untuk duduk di itu rumah, jangan itu keluar, kerana apabila mereka ini keluar, mereka boleh didedahkan kepada risiko, kepada risiko jangkitan COVID. Itu ialah satu masalah yang sangat serius. Dan yang kedua ialah apabila kita dapat mengurangkan pergerakan, jadi kita boleh memberi sokongan kepada sistem kesihatan, iaitu memastikan bahawa hospital-hospital di negara kita tidak
itu bebankan dengan terlalu ramai itu penyakit sehingga prestasi mereka terjejas. Misalnya kemungkinan tak cukup itu katil, tak cukup doktor, tak cukup jururawat dan itu sebagainya. Itu jadi PKP ini bukanlah dilaksanakan untuk menjejaskan hak asasi itu manusia. Itu satu persoalan juga. Itu memang ada orang bertanya saya, mengapa kita sebagai itu warga Malaysia, kenapa perlu mengapa dikurung? kita tidak boleh bergerak? Jadi itulah. Saya nak itu terangkan. Yang sangat penting ialah bahawa kita duduk di itu rumah supaya kita boleh bersama dengan pihak berkuasa, terutamanya Kementerian Kesihatan untuk putuskan rantaian itu COVID. Dan dengan berbuat itu demikian, jadi kita boleh memberikan sokongan kepada sistem kesihatan, memastikan bahawa kita ada cukup kemudahan, kita ada cukup doktor, jururawat untuk memberikan rawatan kepada mereka yang perlu rawatan. Pada awal pelaksanaan PKP, kita lihat waktu itu mungkin ramai rakyat Malaysia baru nak memahami apa itu PKP. Dan kita dah memasuki fasa PKPB yang kita lihat kebanyakannya patuh duduk di rumah. Dan kita lihat kalau diikutkan kepada graf, ada sedikit penurunan yang ketara, kes-kes positif berturun dari hari ke hari, dan itu yang menjadikan satu sasaran kerajaan untuk memastikan semua rakyat Malaysia kurang risiko dan kurang terdedah kepada wabak COVID-19. Kita akan sambung selepas ini bersama dengan Tan Sri. Kita berehat seketika. Hai, saya Samad. Saya stres. Ini kawan saya, Ismail. Ismail juga ada kalanya stres jika berhadapan dengan kerja yang banyak. Mereka di rumah juga stres. Lumrah manusia, kita semua menghadapi stres. Stres yang keterlaluan menyebabkan keresahan dan kemurungan. Kita boleh menguruskan stres dengan bijak. Amalkan cara hidup sihat seperti bersenam setiap hari, makan secara sihat dan uruskan waktu dengan bijak. Kongsi perasaan dengan orang yang anda percayai. Let's talk Minda Sihat. Atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi.
Itu dia tadi ulang siar kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 4 minggu lagi dilanjutkan PKPB ini, dan pastinya malam ini kita berbicara tentang kesempatan pengguna patuhi SOP PKPB. Jadi maksudnya sekarang ini anda yang berada di luar sana mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang perlu dipatuhi, bagaimana nak ikut terma dan sebagainya. Anda boleh melontarkan soalan kepada kami di Facebook kami dengan kata carian 5 Bicara ataupun nak berita ATM. Saya sebenarnya nak tanya tetamu kita, Tan Sri. Kita dah lihat bagaimana rakyat begitu patuh sekali dengan PKP. Ada yang mula-mula bersuara sumbang, tetapi kemudiannya pelan-pelan ikut dan memahami tentang PKP ini. Bagaimana Tan Sri melihat pengorbanan ataupun kerja yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia setakat PKP dijalankan, dan sekarang ini kita dah masuk ke PKPB dan juga ada PKPD, dan bagaimana pandangan Tan Sri sendiri? Ya, ini seperti mana yang tadi saya itu menyatakan, apabila isu COVID ini itu bentangkan dan itu dedahkan kepada itu masyarakat, dan apabila PKP ini dilaksanakan, itu jadi ia merupakan satu ujian kepada itu masyarakat. Sejauh mana masyarakat boleh memainkan itu peranan untuk membantu pihak kerajaan, pihak kementerian untuk hapuskan rantaian COVID ini. Itu jadi apabila itu fasa ini pertama PKP dilaksanakan, itu menurut laporan yang diberikan oleh Yang Berhormat itu menteri lah yang menjaga keselamatan setiap itu hari, pada peringkat permulaan nampaknya lah respon adalah tidak itu begitu baik. Ada ramai orang itu masihlah ini engkar mematuhi PKP. Ini seperti mana yang tadi saya ada cakap lah. Ada yang bercakap mengapa saya tidak boleh keluar. Itu sedangkan ini bukanlah itu perintah berkurung. Ini hanya dianggap sebagai partial lockdown. So partial lockdown ini artinya bahawa kita masih boleh keluar. So itu jadi bila fasa pertama itu dilaksanakan, itu nampaknya itu respon adalah tidak itu begitu baik. Dan apabila selepas 2 itu minggu dan dimasuk itu kepada fasa yang kedua, itu nampaknya lah bahawa respon adalah meningkat. Dan apabila sudah masuk ke fasa itu 3, kita dapat itu melihat, dan itu ialah menurut laporan daripada pihak polis, bahawa kadar pematuhan pun itu sudah meningkat, dan semakin hari itu semakin baik. Boleh dikatakan adalah itu menurut pihak polis ada sampai lebih kurang 95% pematuhan kepada PKP. Itu jadi dengan ini pematuhan yang itu begitu baik, jadi ia banyak membantu pihak Kementerian Kesihatan untuk menangani itu cabaran itu. Dan apabila ini dapat dilakukan, jadi ini juga membolehkan Kementerian Kesihatan berprestasi itu begitu baik. Itu misalnya saya itu rasa saya itu perlulah nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini kerana di atas usaha itu giginya. Jadi ini hari inilah kita itu dapat meratakan itu lingkup ataupun flatten the curve. Dan saya rasa ini hanya boleh dibuat oleh kerana pembabitan anggota masyarakat. Tanpa kerjasama daripada itu masyarakat, daripada orang ramai, saya rasa kita tidak boleh mencapai objektif itu. So itu jadilah saya itu sekali lagi lah saya ucapkan tahniahlah kepada Kementerian itu Kesihatan, dan memang ini seperti mana yang kita tahulah ini
tiap-tiap itu hari begitu ramai rakyat Malaysia berjuta-juta lah mereka duduk di sebelah itu TV, mereka nak mendengar lah apakah report, apakah laporan daripada ketua ini pengarah kesihatan.